Dia tak lompat tapi boleh tarik sokongan. Maksudnya orang lain pun boleh bagi sokongan kepada orang lain, tak salah. Satu lagi dia tanya apa tadi? Pasal UMNO dan dengan ahli-ahli parlimen ada nak buat. Oh, ada parlimen nak buat. Okey. Secara ringkas macam ni. Kita ada atas lompat parti. Dan atas lompat parti ni menghalang mana-mana ahli dalam satu parti politik untuk lompat. Ya. Betul. Tapi itu hari saya ingat PMX ni pun ada buat silap ke apa, saya tak tahulah. Dia tarik sokongan daripada ahli-ahli parlimen bersatu. Saya tak tahulah dengan cara apa ke, saya tak nak sebut dalam live ni kan. Tapi 5 orang daripada bersatu tu dah sokong Perdana Menteri. So saya punya pandangan, kalau dia boleh tarik sokongan macam itu, dia tak lompat tapi boleh tarik sokongan. Maksudnya orang lain pun boleh bagi sokongan kepada orang lain, tak salah. Nampak? So kalau orang boleh sokong dia, orang pun boleh sokong orang lain. Tanpa atas lompat parti itu kick in. Maksudnya kalau lompat parti, awak lompat parti jatuh. Awak punya ahli parlimen. So sekarang 5 ahli parlimen itu, Speaker Dewan Rakyat telah benarkan mereka untuk menyokong PMX. So bayangkan macam ini, katakan ada 10 atau 11 orang ahli parlimen daripada mana-mana parti. Sekarang ni tiba-tiba minggu depan kata saya tak nak sokong Anwar Ibrahim, saya nak sokong orang lain. So adakah atas lompat parti boleh menghalang? Jawapannya tidak. Sebab awak pun boleh buat orang lain sokong awak. Takkan orang ini nak sokong orang lain tidak boleh. So ini yang menjadi satu saya ingat bukan persoalan, yang bagi satu kegusaran kepada Perdana Menteri dengan Presiden UMNO juga. Dan dalam UMNO dulu saya pun bertanding pilihan raya Barisan Nasional. Dia ada buat kontrak. So konon-kononnya dia kata kontrak ini kalau awak dia terpaksa membagi mandat kepada pengerusi Barisan Nasional untuk tentukan rundingan dan pembentukan kerajaan selepas pilihan raya. Kalau tidak awak kena bayar 100 juta. Okey. Dan saya dah tanya pengamal undang-undang. Saya kata kontrak ni macam mana ni? Betul ke macam ini? Sah ke tak sah? So mereka cakap saya macam ni, siapa-siapa pengamal undang-undang boleh komen pasal ini. Nombor satu, dia kata macam ni, dalam undang-undang kontrak, ini boleh tanya pakar undang-undang, ada satu benda yang dinamakan unconscionable term, atau terma yang tak masuk akal. So bila unconscionable term ni, ada orang kata under duress, tapi duress ni ada dalam undang-undang dia ada satu definisi lain, ada presiden lain lah. Tapi unconscionable term ni masa term yang tidak masuk akal langsung. Lepas tu term yang memaksa. Sebab tu awak tak boleh buat satu kontrak untuk paksa orang bekerja untuk awak. Maksudnya awak tak boleh berhenti kerja. Kalau berhenti kerja, kontrak ni awak kena bayar 100 juta. Itu tak boleh. Itu dalam presiden di mata dunia pun tak boleh. Itu because dia amount to slavery. So macam undang-undang macam ini, bila macam itu, dia menghalang freedom of association bawah perlembagaan dan sebagainya. So kontrak tidak boleh mengatasi perlembagaan. Lepas tu dalam presiden unconscionable term ni pun maksudnya apa? Ada lawyer cakap macam ni boleh, ada kata tak boleh. So maksudnya kontrak yang dibuat itu tidak airtight. Maksudnya boleh di-argue, cabar. So of course ada orang undang-undang pakar, depending lah di parti mana. Dia kata tidak, kontrak itu boleh. Ada pula kata tak boleh. Maksudnya pergi mahkamah. Pergi mahkamah, depend on mahkamah. Hakim yang buat keputusan. So saya punya saya punya tengok daripada segi dasar awam, saya kan dulu penjawat awam saya, ataupun ahli politik, saya tengok macam ni. Okeylah, katakanlah ada 11 orang yang sign 100 juta itu nak lompat sokong orang lain. Speaker Dewan Rakyat tak boleh halang sebab dah ada presiden orang ni sokong orang itu. Betul tak? Lepas tu sebelum tu bersatu sokong Anwar, orang ni nak sokong orang lain. Okay, dia terpaksa benarkan. Kalau tidak, dia pilih bulu ataupun ni. Lepas tu orang ni menyokong ini. Lepas tu katakan Zahid Hamidi, pengurusi Barisan Nasional, kata tak boleh, awak ada kontrak bayar 100 juta. So dia pun pergi saman, pergi bawa mahkamah. By the time dia pergi mahkamah nak dapatkan tarikh itu, ke mahkamah ini berbulan-bulan dia punya argument tu. So by the time dia pergi mahkamah nak argue, nak dapatkan keputusan ke apa-apa, kerajaan dah pun tukar. Lepas tu bicaralah. Kan? Lepas tu lawyer sama lawyer boleh argue. Sebab apa yang berlaku dalam dewan itu pasal
sokongan ahli-ahli parlimen ni kepada seorang dia jadi Perdana Menteri itu termaktub dalam perlembagaan. Kontrak ini kontrak, awak cabarlah di mahkamah. So sebab itu saya tengok kontrak itu tidak airtight. Kalau katakan ada orang nak menyokong, itulah dia jadinya. So sebab itu saya tengok ini yang saya rasa PMX dengan Presiden UMNO dia tengah, saya ingat saya tak tahulah mungkin pasal tu dia buat rombakan cepat-cepat.